Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita petik beberapa faedah sebelum kita berpindah masuk kepada roh orang-orang yang kufur ataupun roh yang jahat. Kita petik beberapa faedah daripada tulisan Syekh Nida Abu Ahmad berkaitan dengan sakaratul maut dan juga keadaan ketika mana keluarnya roh, wa lahzah khurujir ruh. Berkaitan dengan perkara ini beliau buat khulasah ataupun ringkasan beberapa poin yang saya kira penting untuk kita bahaskan secara ringkas. Pertama sekali, dia bahaskan tentang kenapa saat kematian itu merupakan saat yang paling bahaya. Maknanya yang paling berisiko. Sebab apa? Sebab kita pun tahu hadis Nabi SAW, al-a'mal bil khawatim. Amalan manusia itu ditentukan dengan penyudahnya. Sama ada penyudahnya itu menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala atau amal kita itu tak diterima terus. Penyudahnya tu. Sebab tu ketika mana nak mati itu merupakan penyudah bagi manusia yang paling berisiko. So sejauh mana persediaan kita dan kenapa benda ni paling berisiko? Pertama, dia kata, saya ringkas-ringkas saya ambil. Pertama sekali kerana keadaan itu bermula situasi tersebut bermulanya merupakan permulaan daripada perpindahan daripada alam asy-syahadah al-mahsus, alam yang manusia alam dunia ni yang kita dapat rasa, kita dapat tengok, kita dapat lihat, kepada satu alam yang mana ghaiban fil hayatil ula, yang ghaib, yang kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah tahu. So apa preparation kita? Tuan-tuan, macam ni lah, very simple je. Okay. Bagi orang yang tak pernah travel, dia tak pernah berjalan, tiba-tiba ni musim cuti sekolah, dia kata nak pergi berjalan sekali. Dia nak pergi ke mana? Tak apalah, kita ambil pergi negara jiran kita, pergi ke Indonesia. Nak pergi Indonesia je pun. Indonesia ni dia tak pernah tahu macam mana pun. Dia tak baca internet, dia tak pernah buka, dia tak pernah tahu. Sudah tentu dia akan ada rasa kegusaran sedikit. Dia akan gusar, melainkan dia dah tengok dah, dia dah pernah pergi dah, ataupun dia tahu dah cerita macam mana, dia dah baca dah, dia dah kaji demografi Indonesia, dia tahu semua pasal Indonesia. So dia pergi tu dia tak rasa gusar. Presiden kita belajar kat Amerika, kalau ambil flight lagi pergi Amerika, tak ada gaduh apa, turun-turun sana kawal lama. Assalamualaikum, turun-turun jumpa orang, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita hari orang bagi tiket flight pergi Amerika, hampir Amerika, tuan-tuan dan puan sekalian, yalah lepas buat pasport dia tu, semua tu, visa dia semua tu, dia rasa geburuh lain sikit. Tak pernah pergi negara ni sekali ni. Kita dengan berjanggut lah apa dan sebagainya, dalam situasi sekarang duk berasa macam-macam nak main, dia duk tak tahu jalan sana macam mana, orang sana macam mana, tak tahu. Jadi dia rasa lain. Apatah lagi tuan-tuan, ini alam yang kita boleh tengok, yang kita boleh cari apa maksud dia, apa dia, jalan dekat mana, tempat dia macam mana, apakah berita berlaku di sana sekarang, kita boleh tahu semua. Ini alam yang kita tak tahu, hanya melalui nas agama saja. Sebab tu saat perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh merupakan saat yang paling berisiko bagi manusia. Itu penting, sebab tu kena dibahaskan. Itu satu dia kata. Kedua dia kata, ketika mana saat itu manusia akan melihat malaikat. Manusia akan melihat malaikat. Tuan-tuan, macam ni lah. Kita kadang-kadang kalau kita tengok kan, kita macam ni, kita dah tengok nyamuk kecil-kecil kan, pergi hutan tak? Tengok nyamuk hak besar tu keluar besar tu, kita lari bercamuk. Tak nonton. Tapi kalau orang yang biasa pergi hutan ni pun tak apa dah. Itu baru benda nyamuk hak yang kecil kita tengok di rumah kita, nyamuk kecil tu, pergi hutan tengok besar, kita pun dah takut. Tuan-tuan, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Yang mana dia duduk kita tu, besar dia tu sejauh mata memandang. Takat mana kita boleh tengok? Takat tu besar dah.
Maknanya bukan kecil di alam yang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dia kata wa yasma'u minhum al-kalimah al-fasila an-nazila ilaihi min indillah, dan dengar malaikat dia bercakap ni. Makhluk yang besar bercakap. Kita kalau ada kawan kita dalam kuliah ni pun dia besar sekali dalam kuliah. Suara dia pun macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi nak cerita bagi ni, ini realiti dia. Okey? Tuan-tuan, tu yang kedua. Sebab pada ketika tu kita akan dengar suara malaikat. Bayangkan tuan-tuan, fayatihi mai kepada dia ni. Selepas dia dikembalikan ruh pada jasad dia, selepas dibawa rihlah ke langit yang ketujuh, dia balik ke jasad, mai dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ni walaupun dia ruh orang yang beriman, dia bukan mai cakap dengan perkataan-perkataan yang baik, tak. Dia adalah ujian, dia test. Dia dengan alintihar, dengan garang dia bercakap. Marabbuk, siapa Tuhan kau? Dia bukan cakap dengan bahasa yang lembut, tak. Dan dia makhluk yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita kena mengaji, kita kena ada ilmu tentangnya. Okey, yang ketiga, inna sa'atal mauti fasilatun baina umrin mahma tala fi asrina falan yazida an 150 sana wa huwa yu'tabaru sifran idza qisa bil alaf as-sinin fil qabr wa 50,000 sana fil mawqif. Dia nak cerita kat sini, sesungguhnya tempoh alam akhirat itu berbeza dengan tempoh alam di dunia. Tempoh dia lain, tak sama. Panjang di dunia, hanya sebentar saja di akhirat. Dia minta maaf, di alam barzakh. Masa lama di dunia, sebentar saja. Apatah lagi bagi ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan rasa resah dan takkan rasa tunggu lama. Berbeza dengan ruh orang yang kufur, orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa resah dan dia akan rasa tunggu lama untuk sampai hari akhirat. Sebab tu bila kita ada ilmu tentang benda ni, tuan-tuan, dia tak semestinya menjamin kita berjaya kat sana, tak. Tapi setidak-tidaknya benda ni jadi satu muhasabah harian kita, sejauh mana persediaan kita untuk ke alam yang seterusnya. Wallahu a'lam. Tu dia bagi 3 poin saja. Kemudian dia buat ringkasan sikit daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ringkas ya, kita baca sikit sebelum kita sambung kat buku kita ni. Pertama sekali dia kata berkenaan dengan keadaan orang yang salih ketika mana roh dia keluar. Tadi kita dah baca daripada hadis Nabi. Ini dia bawa petikan 4 ayat daripada Al-Quran tentang keadaan roh orang yang beriman ketika mana dia keluar. Pertama sekali dia bawa firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 hingga 91. Firman Allah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dia bawa tafsiran dia pada ayat ini. Adapun bagi mereka-mereka sekiranya mereka itu orang al-muqarrabin, yakni kata al-Imam At-Tabari, al-muqarrabin ini merujuk kepada al-muqarrabin alladzina qarrabahumullah, yang mana mereka ini mereka yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dekat dengan mereka dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa balasan yang mereka akan dapat? Falahu farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Okey. Mereka akan dapat rauh wa raihan. Ibnu Abbas dia tafsirkan daripada Ali daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farauhun wa raihan dia kata rahatun wa mustarah. Rahah dia akan dapat kerehatan, dia rehat. Dan mustarah tempat yang untuk beristirahat. Ya, alam barzakh dia akan dapat apa? Dia akan berehat alam barzakh. Alam barzakh sebelum dibangkitkan semula. So dia akan berehat dekat situ. Ada juga tafsiran menyebut daripada Ibn Abbas juga, dia kata ar-raihan, raihan dalam surah Al-Waqi'ah ini merujuk kepada yakni al-mustarah min al-mustarih min ad-dunya. Dia berehat daripada segala urusan dunia. Tuan-tuan, dia di alam barzakh itu dia dah bukan mukallaf dah. Dia bukan nak kena semayang bang sehari semalam 5 waktu lah apa semua, tak, dia tak ada dah. So dia berehat daripada sebarang urusan dunia. Okey.
Wa jannatu na'im, kata Ibnu Abbas, jannatu na'im, syurga yang nikmat yang cukup banyak ini merujuk kepada maghfirah wa rahmah, pengampunan dan rahmat daripada Allah. Dan ada juga yang berkata ar-rauh merujuk kepada rahah, rehat. Ar-raihan, raihan merujuk kepada rezeki. Ini merupakan pandangan Imam Mujahid dan juga disebut daripada Sa'id bin Jubair. Taib. Okey, yang tu satu. Maknanya kemudian depa juga akan dapat fasalamul laka min ashabil yamin. Satu rauhun, rauh jadi merujuk pada rehat. Waraihan, raihan dia tempat dia untuk dia beristirahat, rehat daripada urusan dunia. Ketiga, dia dapat jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata pengampunan dan juga rahmat. Dan kemudian disebut di sini wa amma in kana min ashabil yamin, sekiranya dia daripada ashabul yamin, orang yang kanan, sebelah kanan, yakni orang yang baik-baik, fasalamul laka min ashabin, dia akan dapat ucapan salam. Dia akan dapat ucapan salam, yakni merujuk kepada ucapan sejahtera. Jadi 4 perkara dia dapat. Yang mana merujuk kepada apa? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, dia menukilkan perkataan Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, fasalamul laka min ashabil yamin, maka salam sejahteralah bagi kamu daripada ashabul yamin, golongan yang kanan. Yakni merujuk salam min indillah, salam daripada Allah. Dan juga wasallamat alaihi malaikatullah, dan akan memberi salam kepada dia malaikat Allah. Allah bagi salam kepada dia dan malaikat Allah bagi salam kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Yang tu yang pertama daripada surah Al-Waqi'ah. Okey, yang kedua diambil daripada surah An-Nahl. Ayat yang ke-32. Tuan-tuan ambil ayat ni, ambil nama surah, ambil nama ayat, balik refer. Ni baru kita boleh ni. Kalau takat main kita tulis dalam ni, kita duduk ni nak tengok balik video, tobat lahum tak tengok ada video. Saimbang kalau kita rakam, kita record. Bila balik tengok balik, tengok saimbang. Balik tengok balik video berapa jam pagi sampai petang, kita nak tengok tak tahu kat mana. Tengok 2 kali ni ya, perakan video tengok 2 kali, pasal dia nak kena potong balik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ambil ayat ni, balik kita refer sendiri. Ni untuk ilmu kita dan untuk muhasabah kita. Tuan-tuan, iaitu firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka-mereka, yakni manusia itu yang mana malaikat itu mematikan mereka, yakni mengambil nyawa mereka, tayyibin, yakni yang baik. Ini cerita orang yang baik yang mati ni. Yaquluna salamun alaikum, para malaikat itu berkata ke atas kamu salam. Udkhulul jannah, masuklah ke syurga. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu amalkan, atas apa yang kamu laksanakan di atas kehidupan kamu di atas muka bumi ini. Okey. Jadi dia kata kat sini, tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan tayyibin ini yang merujuk kepada minta maaf, dia bawa perkataan Ibnu Katsir kat sini. Akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan an halihim 'inda al-ihtidar annahum tayyibun. Allah bagi tahu tentang mereka, yakni jiwa yang baik itu, annahum tayyibun, mereka itu mereka orang yang baik. Ketika mana di saat mereka al-ihtidar. Ihtidar ni dekat nak mati. Okey? Ai mukhallasun min asy-syirk wad-danas wa kullu su'in. Dan mereka ini mukhallasun, mereka tidak ada bagi mereka dalam jiwa mereka sedikit pun kesyirikan, adanas, perkara-perkara tak baik, dan semua perkara-perkara buruk, tak ada. Tuan-tuan dan sekalian, kalau ikut apa dia Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, tuan-tuan dan sekalian, dia kata tayyibin ni, perkataan tayyib ni, dia sebab tafsir Mafatihul Ghaib ni memang dia pro kepada akidah Al-Asy'ariyah. Tapi tuan-tuan, tokoh ilmuwan yang seperti ini, dia punya tulisan dia dari sudut penggunaan kehebatan bahasa Arab dia cukup power. Al-Imam Fakhrul Razi ni, yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam Az-Zamakhsyari Mu'tazilah. Kitab dia, tafsir dia Al-Kasyaf, itu pun power dia punya bahasa dia. Jadi banyak
ulasan-ulasan mereka tentang bahasa-bahasa dalam Al-Quran dimanfaatkan oleh para ahli ilmu, dan kitab mereka adalah kitab khazanah yang cukup besar, yang cukup agung dalam dunia tafsir, walaupun ada kritikan-kritikan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ulah dia kata perkataan tayyibin, dia kata kalimatun mukhtasaratun, satu kalimah yang ringkas, jami'atun lil ma'anil katsirah, yang terhimpun padanya makna yang cukup banyak. Wa dzalika li annahu, kerana perkara ni dia kata yadkhulu fihi ityanihim bi kulli ma umiru wajtinabuhum an kulli ma nuhu anhu. Maksudnya dia kata kerana apa? Pada perkataan tayyib, baik ni, yang Allah sebut baik ni, dia terangkum masuk ke dalam perkataan tersebut semua benda yang Allah perintah, dan terhalang daripada perkara tersebut semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. So lengkap tak? Lengkap. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tayyibin. Tayyibin yakni jiwa yang sangat baik. Tu yang kedua, surah An-Nahl ayat 32. Yang ketiga, dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 hingga 31. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang ni kita baca dah dalam bab istiqamah itu. Lepas, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yang ni kita dah ulas tentang istiqamah, yang mana orang yang istiqamah ini malaikat menyatakan kepada dia supaya dia tak takut, dan dia diberikan khabar gembira tentang syurga yang dijanjikan baginya. So ini bagi manusia-manusia, jiwa-jiwa yang beriman, terus dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ambil poin yang keempat. Poin yang keempat, dia bawa sini beberapa tafsir, antaranya dia bawa tafsir yang kita pun dah baca itu, daripada Ibnu Abbas, daripada Abu Aliyah. Dia ambil tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun, yakni ketika mana dia nak mati, nak cabut nyawa dia. Alla takhafu, malaikat pesan kat dia, jangan kamu takut, mimma tuqdimuna alaihi min amril akhirah, yakni kamu jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi di alam akhirat ni, alam barzakh. Okey, kamu jangan takut. Okey, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, ala ma khalaftumuhu min amri dunya, atas apa yang kamu tinggalkan atas muka bumi dulu. Yang kamu bersedih, biar habis, sebab kamu akan gembira nanti. Okey, min waladin wa ahlin wa malin aw dainin fa inna nakhlufukum fihi. Sama ada anak kamu, ahli keluarga kamu, harta benda kamu, hutang-hutang kamu, kami bertanggungjawab untuk menyelesaikan hal tersebut bagimu. So jangan, bagi ruh orang yang beriman, jangan bimbang, tuan-tuan dan puan sekalian. So itu yang tadilah. Kita masuk yang keempat dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at. Ini kita selalu baca ni, surah ayat 1 hingga 4. Surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 4, juzuk Ammar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Dia penjelasan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak penjelasannya. Tapi dia nukilkan dekat sini Ibnu Katsir antaranya. Saya jelaskan Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir jelaskan kat sini, anna sahiha minha an-nazi'at gharqa. Maksud dia tu, wan nazi'ati gharqa, dan ada para malaikat tu yang cabut nyawa dengan cara yang cukup dahsyat, teruk cabut. Okey, mana dia kata anna sahih minha anna al malaikata indama tanzi'ur ruh, malaikat ni bila dia cabut ruh, faminhum man ta'khudha ruhahu bi usrin, ada yang cabut nyawa itu dengan cara yang cukup susah, sakit. Okey, wa minhum man ta'khudha ruhahu bi suhulatin wa yusrin, dan ada yang cabut nyawa dengan cara yang cukup mudah dan menyenangkan. Baik. Kemudian wan nashitati nashta, dia kata wa ka'annama hallathu min nashat,
Sebab tu dia kata wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada yang susah, ada yang cergas, cabut mudah kan. Ada yang mudah, pemudahkan. Okey. Dan kemudian dia kata kat sini dia bawa Ibn Abbas. Okey. Kemudian dia bawa was-sabihati sabha, yakni ada daripada kalangan malaikat ni yang cergas, fas-sabiqati sabqa, dan ada yang di kalangan mereka berlumba-lumba. So semua situasi ni ada masa mati ni. So kita ni siapa ataupun bagaimana kita akan di entertain, kita akan dilayan di alam itu suatu hari nanti. Bagaimana? Sama ada malaikat itu malaikat yang ganas, cabut nyawa kita dengan cara yang cukup kasar, ataupun malaikat itu malaikat yang baik, ataupun adakah di sana malaikat berlumba-lumba memuji-muji kita, tidak sabar menanti tunggu ruh kita melalui pintu-pintu yang mereka jaga di langit sana, ataupun semuanya menutup pintu membenci akan kehadiran ruh kita. A'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu dalam surah An-Nazi'at. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud ataupun Mujahid, dia kata innal malaikata tusbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Sesungguhnya malaikat ni dia berlumba-lumba untuk mendekati ruh orang yang beriman untuk menuju ke syurga. Baik. Kemudian dia bagi beberapa hadis ringkasan daripada apa yang kita baca tadi ni. Okey, saya baca ringkas-ringkas ya. Satu, dia kata hadis yang menunjukkan karamah. Karamah ni anugerah, kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki yang soleh apabila dicabut rohnya. Nombor satu, kita dah baca tadi ni. Ini ringkasan. Satu, malaikat maut datang kepadanya dalam gambaran yang indah. Malaikat maut datang dalam gambaran yang indah. Itu satu. Yang kedua, dia mengetahui bahawasanya dia adalah ahli syurga sebelum dia mati. Dia dah tahu dah. Sebab apa? Sebab malaikat maut datang, sebelum malaikat maut sampai, yang sampai siapa dulu? Malaikat yang membawa kain kafan. Dia nampak. Dia nampak semua. Tuan-tuan dan puan, sebab tu ni keadaan ni merupakan keadaan yang sangat berisiko bagi manusia. Yang manusia kena faham. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia dah tahu dah, sebelum dia mati dia dah tahu dah, kalau mai kain kapan, bawa kain kapan yang elok, yang wangi daripada syurga, dia adalah ahli syurga. Tapi sekiranya bawa kain kapan, kita akan baca sekali lagi bagaimana ruh orang-orang yang kufur, kain kapannya hitam, kusam, seolah-olah dibuat daripada rambut. Kain kapannya baunya bau yang sangat busuk dan sebagainya. Maka dia dah tahu dah dia bukan ahli syurga ketika itu, dan dia akan ditimpakan azab yang pedih di alam kubur, di alam barzakh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian yang ketiga, dia akan, bagi orang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan salam kepada dia. Malaikat maut akan bagi salam kepada dia, dan setiap malaikat di antara langit dan bumi akan bagi salam kepada dia. Dia dah tahu. Sebab tu diriwayatkan dalam dia bagi ringkas. Tadi pun kita dah bacakan berkenaan dengan salam. Para malaikat pun bagi salam. Cuma sini hanyalah merupakan ringkasan daripada penulis saja. Beberapa riwayat dia dah bagi. Tak perlu saya ulang semula. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan dia sebut di sini tu, dan salam malaikat ke atas hamba yang mukmin itu ada 3 tempat. Ini ringkasan daripada apa kita baca tadi. Satu, ketika mana dia nak cabut ruh tu daripada dunia, malaikat maut akan bagi salam kepada dia. Tahak. Kedua, ketika mana dia disoal di dalam kubur, akan bagi salam kepada dia Munkar dan Nakir. Baik. Dan yang ketiga, ketika mana dia dibangkitkan di akhirat, di hari kiamat kelak, okey, yang mana para malaikat akan bagi salam sebelum dia sampai. Okey, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia,
mungkin kita boleh tambah satu lagi, iaitu para malaikat langit dan bumi sepanjang dia lalu semuanya memberi salam kepada dia. Okay, so ada 4 tempat malaikat bagi salam. Baik, yang keempat, yang keempat ni tadi poin yang keempat. Tadi poin ketiga bagi salam, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat maut, para malaikat bagi salam kepada dia. Poin yang keempat adalah malaikat memberikan kepada dia khabar gembira, rauh wa raihan, khabar gembira dia tentang tempat dia beristirahat dia, bagi ketenangan kepada dia, dan juga pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah tidak murkainya. Tuan-tuan, dia macam inilah. Kalau pemimpin, kata kita ambil benda simple saja, bos kita. Kita tahu bos kita suka kita. Memang dia suka kita. Bila dia panggil nak jumpa dengan kita, kita pergi dalam keadaan yang seronok ke tidak? Seronok, walaupun tak jumpa lagi. Bos kau panggil aku ni. Kita pergi dalam keadaan yang seronok. Jadi demikian betapa besarnya nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak murka kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, itu yang keempat. Tadi pun kita baca dalam Al-Quran tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ayat tentang khabar gembira. Okey. Kemudian yang keenam, ini ringkas je ni. Dia tuqbadu ruhul mu'min fi hariratin min hariril jannah fiha misk, fiha misk. Dia dicabut jiwa orang-orang yang beriman itu dengan apa dia? Harir, sutra daripada sutra syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini keistimewaan dia. Yang ni kita akan baca sekali lagi, dia ada muka surat ni kita akan baca sikit lagi, insya-Allah. Berkenaan dengan hadis tentang malaikat menggunakan harir, sutra daripada sutra syurga. Kemudian yang ketujuh, malaikat akan memanggilnya dengan sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama yang dipanggil di atas muka bumi ini. Baik. Yang ke-8, dia ditulis di dalam indeks ataupun diwan ahli jannah, senarai nama ahli syurga, al-lijin yang kita sebut tadi. Okay. So ini merupakan 8 perkara yang kita dapat manfaat. Dah pun kita baca lalu secara umumnya daripada hadis-hadis tadi, ringkasan daripada Syekh Nida Abu Muhammad. Baik, kita sambung bacaan kita bagaimana ruh orang yang kufur, fajir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dia berkata sini. Ini sebenarnya hadis ni dia bersambung dengan hadis tadi tau. Hadis Bara'. Cuma penulis ni dia pecahkan supaya kita dapat faham secara berperingkat. Dia kata rihlatul ruhi al-fajirah baina as-sama'i wal ardh. Rihlah perjalanan ruh yang fajir, yang zalim antara langit dan bumi. Berkata pengarang penulis Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syai', amma rihlatul ruhil kafirah awil fajirah fiha faha nahnu nasuquha kama saqaha as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam itu qala. Adapun rihlah ruh yang kafir ataupun zalim ataupun fajir, yakni fasik, jahat, maka di sini kami persembahkan yang seperti mana yang dipersembahkan oleh as-sadiqul masduq, seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW apabila Nabi bersabda, sambungan daripada hadis tadi, wa innal 'abdal kafir, dan dalam riwayat al-fajir, dan sesungguhnya hamba-hamba yang kafir, ataupun dalam riwayat yang lain al-fajir, yang zalim, yang jahat, idza kana fi iqbali min ad-dunya wa inqita' min al-akhirah, ketika mana dia nak berpisah daripada dunia untuk ke akhirat, untuk ke alam barzakh, nazala ilaihi minas sama', turun kepadanya daripada langit malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang mana mereka ini ghiladun syidad. Tuan-tuan dan puan sekalian, Baik, saya nak tengok ni, saya ada buat catatan sikit.
Ghiladun syidad ni malaikat yang kasar lagi kejam. Maknanya ganas betul-betul. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kasar lagi kejam. Dan saya cabut roh lagi, saya ada satu riwayat kita akan baca sekali. Kemudian sudul wujuh, wajah hitam, ma'ahum al-masuh minan nar, dan bersama-sama dengan dia al-masuh. Al-masuh ni merujuk kepada kain tenun, kain kapan tu yang kasar. Okey, dia kata kalau ikut terjemahan al-masuh ni thawbur rahib. Thawbur rahib sawad, pakaian padri warna hitam. Dia macam tu, kain-kain warna hitamnya tu. Kain warna hitam tapi tenunan dia kasar. Ada yang disebut ia dibuat daripada rambut, seolah kain tu dibuat daripada rambut. Okey, berbulu-bulu maknanya. Okey, maknanya kain tak elok. Kain kapan kalau terkeluar dia punya bulu berbenang-benang tu, maknanya kain tu tak apa nak elok. Tuan-tuan dan puan sekalian, a'udzubillah. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dia duduk dekat dengan si mati, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana besar dia tu sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, datang malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga dia duduk di ujung kepala dia. Dan beza nah. Duduk sama. Tapi hak yang awal tadi, malaikat yang bawa kain kapan daripada syurga, bawa wangi-wangian daripada syurga. Yang ni muka hitam, kasar, nampak kejam, tuan-tuan, bawa kain tenunan yang kasar. Buat mai kat dia. Okey. Malaikat maut mai. Malaikat maut kata apa? Ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jijik, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemarahannya. Qala, Nabi bersabda, fatafarraqa fi jasadihi, maka terpisahlah daripada jasadnya, fayantazi'uha. Okey. Dia kata, maka malaikat cabut nyawa dia, fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudul kathiru sya'bi min as-sufi al-mubtal. Dia lalu dia cabut roh dia seperti mana cabut besi yang mana besi tu, tuan-tuan, nak cerita ni, as-safud ni, tuan-tuan, besi orang duk cucuk. Jadi ini permisalan je lah, besi tu lagi dahsyat lah. Ini permisalan dia seperti besi yang orang duk cucuk sate, cucuk daging bakar. Okey, di hujung dia tu ada sya'b. Asy'ab bukan sya'b. Sya'b ni dia merujuk kepada hujung tu. Bila kita nak pemati tu, dia ada macam tajam depan tu. Depan tu dia ada macam, orang panggil apa, macam taring lah. Kita mau bagi daging tu jatuh kan, dia panggil apa, cabang dia macam mata kail, cabang macam mata kail, supaya daging tu tak jatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey, yang ni al-kathiru sya'b, banyak benda tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, banyak benda, cabang-cabang tu banyak, besi yang banyak dengan taring-taring ataupun cabang-cabang yang tajam ni. Dan apa yang dibuat, tuan-tuan dan puan sekalian, dicabut seperti mana besi itu dicabut daripada as-suf al-mubtal, daripada kain yang basah, kain kulit yang basah. Ambil kain kulit yang basah, besi itu yang tajam-tajam sekelilingnya penuh dengan tajam-tajam ni, ditarik keluar daripada besi daripada kain kulit yang basah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya nak cuba digambarkan kesakitan perkara tersebut yang tak mampu digambarkan. Kita macam ni je lah, kena mata kail tu rambut. Mata kail yang dia ada hujung, dia tajam tu pun kita nak cabut pun Allah tak sangka lah, kena pergi hospital, nak kena jahit.
ini ada banyak-banyak tuan-tuan dicabut secara kasar. Okey? Dan dia sebut di sini fatuqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Maka sampai ni nak kata peluh dia ni. Peluh dia dan juga ni urat-urat dia dan sendi dia terputus semua ketika benda dicabut. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya macam mana dia gambarkan satu benda yang sukar untuk kita gambarkan dengan mata kepala kita pada hari ini. Kemudian dia kata fayal'anuhu kullu malakin baina as-sama'i wal ardh. Muka surat 10. Malaikat langit dan bumi melaknat dia. Wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat di langit. Wa tughlaqu abwabus sama', dan ditutup semua pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim. Bukan saja ditutup pintu langit, bahkan tidak ada daripada kalangan ahli langit itu, yakni para malaikat itu, melainkan kecuali mereka berdoa kepada Allah supaya ruh itu tak melalui pintu-pintu mereka. Fayakhudha, maka dia ambil ruh dia. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal mashur. Bila dia ambil roh tu, dia tak tunggu walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata, terus dia tak tunggu walaupun sekelip mata untuk dia letakkan roh itu dalam kain ataupun dalam kain kapan yang tadi, yang buruk tadi. Okey. Wa yakhruju minha ka'antan rihin jifatin wujidat. Tuan-tuan dan puan sekalian, keluar daripadanya bau yang cukup ataupun bau yang sangat-sangat busuk yang wujidat ala wajhil ardh, yang pernah ditemui di atas muka bumi ini, yang tak pernah dijumpai di atas muka bumi ini. Fayas'udun biha fayus'aduna biha, diangkat dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, tidaklah mereka melalui mana-mana kelompok ramai daripada kalangan malaikat, illa anqalu, melainkan para malaikat tu akan berkata, ma hadzal ruhul khabith, apa dia ruh yang khabith ini, yang jijik ini, busuk ni. Fayaqulun, maka yang membawa berkata, fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya, dengan dia panggil nama fulan bin fulan tu dengan nama yang paling buruk yang dinamakan di atas muka bumi ini. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sehingga sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah, diminta untuk dibuka langit dunia tak mau buka. Malaikat yang menjaga pintu langit dunia tak membuka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah. Dia kata di sini berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan angkuh merasakan dirinya lebih daripada mematuhinya, dia rasa diri dia lebih angkuh, okey, maka tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Maknanya dia nak bagi permisalan, mustahil unta boleh masuk lubang jarum. Maknanya orang yang seperti ini tidak akan masuk ke langit, tak akan dibuka baginya pintu syurga dan tidak dibuka baginya pintu langit. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kat langit dunia ya. Langit dunia ya. Tuan-tuan, rendahnya kedudukannya. Berbeza dengan roh orang yang beriman, dia sampai langit yang ketujuh.
disambut oleh seluruh para malaikat. Tuan-tuan dan puan sekalian, fayaqulullah azza wajalla, Allah berfirman ketika itu, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis daftar dia, daftarkan dia dalam as-sijjin. Sijjin ni maknanya daftar, buku, indeks untuk ahli-ahli neraka, orang yang fajir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir. Ditulis. Dan kemudian fil ardi sufla, di bumi yang terbawah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, a'idu abdi ilal ard, kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, aku seperti mana aku ciptakan mereka daripada tanah, kembalikan mereka seperti mana aku janjikan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya aku kembalikan, yakni kepada tanah. Wa minha ukhrijuhum, daripadanya aku akan bangkitkan mereka taratan ukhra, suatu hari nanti. Fatatrahu ruhahu minas sama' tarhan, dilontarkan, dilempar ruh dia daripada langit dengan satu lemparan, hatta taqa'a fi jasadihi, sehingga dia kembali kepada jasadnya. Kemudian dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu kan Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Maksudnya, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh, yakni yang membinasakan. Macam tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, fatu'ad ruhuhu fi jasadihi, kembalilah ruhnya kepada jasadnya. Qal, Nabi bersabda lagi, fa innahu la yasma' khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Dia dengar tapak kaki, bunyi tapak kaki malaikat yang bawa dia naik ke langit dunia, tak lepas tadi ni, meninggalkan dia. Okey. Wa ya'tihi malakan syadida al-intihar, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir tadi, dalam keadaan yang cukup keras, cukup ganas, okey, garang. Wa yujlisanihi, duduk di sisi dia. Fayaqulun, mereka berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulana lahu, dia kata lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka lelaki ini berkata, la adri, aku tak tahu. Fayaqulan, dikata lagi kepada dia, fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Engkau seterusnya 11. Apa yang kamu nak kata ni tentang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Fala yahtadi lismihi, fala yahtadi lismihi. Tuan-tuan, fala yahtadi lismihi fayuqal Muhammad. Dia tak tahu, nama pun tak tahu, dikatakan kepada dia Muhammad. Dia tak tahu nama, dikatakan, dia kata Muhammad. Fayaqul la adri, aku tak tahu. Dia kata, sami'tu an-nas yaquluna dhak, aku dengar manusia bercakap tentang hal tersebut. Manusia cakap lagu tu Muhammad, aku kata Muhammad. Tak apa. Qan, maka para malaikat ni berkata, la daraita wala talaut. Itu dia. Tak, dia kata darait, kamu tahu. Kamu tahu, bukan kamu tak tahu, kamu tahu. Wala talaut ni wala atba'ta man yadri, kamu tak ikut orang yang kamu tahu tentang dia. Yang ni kita kena hati-hati ni. Tuan-tuan dan puan, yang ni yang kita kena hati-hati. Bila bercakap soal sunnah, bila bercakap soal al-ittiba', ikut Nabi SAW,
bukan sekadar berzikir memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang selawat. Tuan-tuan, kita kena clear. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat nanti ditanya, dan yang dapat menjawab adalah yang mengikuti, mempraktikkan, melaksanakan apa yang ditinggalkan. Bagi sesiapa yang dia tak ikut, hanya cakap cinta, macam ada orang tanya kat saya baru ni. Ada orang tanya, soalan bagus dia tu. Dia kata, sesungguhnya akhlak manusia ni akhlak. Dia kata orang salafi ni, salaf ni akhlak kurang. Dia kata yang bagusnya akhlak, ada satu kelompok manusia ni, ada sebuah pulau. Akhlak mereka ni bagus. Tuan-tuan, saya saja sebut sebuah pulau supaya tidak menyentuh mana-mana sensitiviti makhluk. Mereka ni katanya mereka ni akhlak bagus, mereka ni senyum, cakap benda baik-baik, cakap lembut dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat lah, akhlak pun dia perlu dalil. Seperti mana kita terima dalil dalam ibadah, dalam akidah, kita juga perlu terima dalil dalam akhlak. Bukti akhlak Nabi berasaskan dalil, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya akhlak Nabi berteraskan dalil. Sebab tu benda ni kita kena buka minda kita. Kadang-kadang orang tengok, kita tengok, oh Allah dia tu lembut, nampak zuhud, apa semua ni. Betul? Hak baik, hak betul, hak bertepatan dengan nas, sikap dia, gaya percakapan dia, gaya pakaian dia bertepatan dengan nas. Ya, itu akhlak mulia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi sekiranya sesuatu benda yang bercanggah dengan perbuatan Nabi SAW, tapi orang yang kononnya kata akhlak baik, tak apa, benda ni tak ada masalah, itu bukan akhlak baik. Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang baik, bila tengok benda tu bercanggah dengan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, ini salah menyelisih sunnah, itu akhlak yang baik. Ini bid'ah, itu akhlak yang baik. Tapi orang tak bagi cakap benda bid'ah, itu akhlak tak baik. Tapi orang kita salah. Bila peliknya kita pada hari ini, bila sebut bid'ah, depa ni akhlak tak baik, dia kata benda semua bid'ah. Memanglah kita pun, kita pun janganlah raplah sangat. Semua bid'ah, habis semua bid'ah. Relax. Tengok, pilih masa, pilih perkataan, pilih tempat, pilih keadaan, pilih situasi, pilih isu yang sesuai nak bercakap. Kadang-kadang pun tajuk-tajuk program, tajuk-tajuk kuliah pun janganlah gairah-gairah sangat. Tajuk semua bid'ah adalah sesat. Cara kelai. Tak ada mak kuliah orang sekat dah. Kita kena bijaksana lah. Nak perjelaskan kepada masyarakat umum. Tapi bila sesuatu benda bid'ah tu tak dibenarkan kata bid'ah. Kata bid'ah tak boleh ni, kita tak boleh, kita kena jaga ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu bukan akhlak yang baik. Benda hak yang bid'ah bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah, ataupun itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham apa maksud akhlak yang baik. Orang duk ingat akhlak yang baik ni semua tak apa. Kalau semua tak apa, semua okey, itu dah jadi liberal, plural dah tu. Habis dah. Semua tak apa. Semua boleh, tak apa. Kan? Jadi kena clear. Kita kena faham hal-hal yang seperti ini. Jadi bila cakap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ikut semua. Ikut dari sudut akhlak dia, nombor satu dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, pelaksanaan agama dalam kehidupannya, praktis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut dari seluruh aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati, dibimbangi kita tergolong dalam hadis ini, tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ada keinginan untuk nak ikut sesuatu yang kita tahu. Fayunadi munadi, ada suara yang keluar daripada langit, yang menyampuk daripada langit, ang kadhib,
Minta maaf, bukan kadhib. An-kadzab. Benar dia bohong. Ni bohong ni. Yang cakap ni bohong. Bukan dia tak tahu. Bukanlah adri, bukanlah aku tak tahu. Tak, dia tahu. Tapi di dunia dia tak ikut. Sebab tu kata soalan ni bukan soalan sport. Dia tak nak apa. Tak boleh ajak kat telinga dia. Ni hang nak mati ke hang cakap tu. Jawab elok. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Tuan-tuan, sebab tu kita pesan, elok kalau nak bagi tazkirah dekat kubur tu kan. Bagi tazkirah ya. Nabi SAW bagi peringatan di kala mengebumikan jenazah, Nabi bagi peringatan di atas muka kubur. Tapi bukan peringatan tu berbentuk berbicara, bagi tahu dekat orang dalam kubur apa hang nak kena buat sekali. Bukan bagi tahu hang. Sekali lagi bila ditanya, hang jawab macam ni lah. Tuan-tuan, tak guna dah. Sebab tuan, walaupun hang pasang radio, tinggal radio kat situ. Ingat, malaikat mai sekali ulang sampai bagi esok kan. Tinggal radio situ, ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tuhanku adalah Allah. Ulang-ulang banyak kali radio, ulang-ulang banyak kali. Tinggal radio ke, pasang earphone kat dia ke apa ke, tak jadi. Tak boleh. Tuan-tuan, tidak ada manfaat hal tersebut. Sebab apa? Sebab bila dah terputus nyawa, dia dah alam dia telah berbeza. Apa yang dia tahu atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang akan dia bawa ke akhirat. Itulah yang dia akan bawa ke alam barzakh. Jadi sebab tu bila kita nak beri peringatan agar yang hadir mendoakan kebaikan kepada yang mati. Sebab tu Nabi kata apa? Ud'u li akhikum ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Doalah kepada saudara kamu ini agar dia sabat, tetap dia atas iman dia. Itu yang kita mampu tolong dia. Kita tak mampu tolong hal-hal yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia kata di sini, fafrishu lahu minan nar. Bentangkanlah dia bentangan, kain, hamparan daripada neraka, daripada api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Buka siap-siap, tunjuk kepada pintu dia ke neraka. Tuan-tuan, ini fitnah kubur ni. Tunjuk kepada siap-siap fitnah neraka. Seperti mana orang yang, tuan-tuan, orang yang contoh yang nak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hukuman mati lah kita kata, hukuman mati. Katakanlah dia tahu lagi seminggu dia nak kena hukuman mati. Demikian juga di akhirat nanti, di alam barzakh nanti, walaupun dia tak masuk neraka lagi, tapi dibuka bagi dia pintu neraka, tempat yang dia akan kembali suatu hari nanti. A'udzubillah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, fayatiyahu min harriha wa sumumiha. Dia mai kepada dia ni kepanasan, kehangatan api neraka ni. Dia duk rasa panas tu. Baik. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'. Dan disempitkan kubur dia sehingga tulang dia ni bersilang ni. Tulang dia ni, dia kata apa? Antara tulang adla'ahu ni berapa? Berselisih. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebut, wa ya'tiyahu wa yumathilu lahu rajulun qabihul wajhi. Kemudian datang kepada dia, menyerupai dia seorang lelaki yang macam dia, muka sangat jijik, qabihul thiyab, pakaian sangat buruk, muntin ar-rih, baunya sangat-sangat busuk. Fayaqul ubashiruka billadhi yasu'uka. Aku berikan kepada kamu khabar gembira dengan kesakitan, kesusahan, keburukan yang kamu hadapi pada hari ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang mana engkau dijanjikan. Maka lelaki ni berkata, yang mati ni kata, ruh yang jahat, dia kata, wa anta, kamu juga, dia kata, fabasharakallah bisyarri. Allah berikan khabar gembira kepada kamu dengan keburukan bagi kamu. Sebab lelaki ni mai buruk pakaian, muka huduh tak elok. Hang kata, aku khabar gembira kepada aku, khabar gembira juga kepada hang. Hang pun tak elok juga. Dia tanya, man anta, siapa engkau? Maka lelaki ni menjawab, fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Wajah engkau ni wajah yang membawa keburukan. Fayaqul, maka dia berkata, ana amalukal khabith.
aku adalah amalan kamu yang buruk, yang jahat. Fa wallah ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarra. Tidaklah, demi Allah, tidaklah aku ketahui melainkan engkau sangat lambat, sangat bati, lambat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, cepat dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka inilah balasan Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, balasan penuh dengan keburukan. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian mendatangi dia a'ma, yang tidak melihat, yang bisu, yang pekak. Di tangannya ada mirzabah. Mirzabah ni dalam riwayat lain disebut mitraqah, tukui daripada besi. Tuan-tuan, pasal apa disifatkan malaikat yang nak buat hukum, yang nak laksanakan hukuman ini, a'ma asam abkam, buta, pekak, bisu ni pasal apa? Pasal dia tak dengar dah. Dia bukan nak kata sat berhenti tak sakit tak ada dah. Dia tak berhenti, dia akan terus pukul dia. Bagaimana pukulannya? Disebut lau daraba biha jabalun kana turaba. Kalau pukul bukit jadi tanah, pasir. Tuan-tuan dan puan sekalian, fayadribuhu darbatan hatta yasiru biha turaba. Maka dipukul dia dengan satu pukulan hingga jadi pasir, jadi tanah. Thumma yu'iduhu Allah kama kan. Kemudian Allah kembalikan lagi dia. Fayadribuhu darbatan ukhra, dan dipukul dengan pukulan seterusnya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kulla syai'in illa thaqalain. Maka dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, yang akan didengari oleh semua makhluk Allah melainkan manusia dan jin. Thaqalain. Thumma yuftahu lahu babu minan nar. Kemudian dibuka baginya pintu neraka. Wa yumahhadu min furashin nar, dan dia dijanjikan dengan furus ni hamparan daripada neraka. Fayaqul rabbi la taqumis sa'ah. Dia kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, janganlah tibakan dan datangkan hari kiamat. Hak yang roh orang beriman tadi ni, bila nampak syurga, pintu syurga dibuka baginya, dia kata anjil, cepatkan kiamat. Hak ni dia kata jangan kiamat dulu. Pasal dia dah tahu tempat dia kembali. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ini hadis sahih, riwayat Ahmad, ada bawah tu nota kaki dia tulis, dan juga Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim dan Abu Dawud At-Tayalisi, dan dengan lafaz-lafaz yang berbagai. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian buka surat yang ke-12. Dari sini, wa ba'd, seterusnya, ayyuhal akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, wa ya ayyatuhal ukhtil karimah, wahai saudariku yang mulia, tilka hiya rihlatul uzma lirruh baina as-sama'i wal ard, falayta sya'ni ala أي طائر ستكون رحلة أرواحنا من الملائكة ومن من الملائكة سيستقبلون أرواحنا. Maka dia kata, kita ni itu merupakan rihlah yang cukup besar bagi ruh antara langit dan bumi. Dan bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan rihlah ruh kita? Dan siapa daripada kalangan malaikat akan menyambut ruh-ruh kita? Wa bi ayyi ismin sanunadiya bihi fi dhalika al-uruj. Dan dengan nama apa yang akan dipanggil kita ketika mana kita dinaikkan ke langit? Wa kaifa sayakunu haluna fi tilka al-fitnatil kubra fil qabr. Dan bagaimana keadaan kita dalam fitnah yang cukup besar di alam kubur? Wa madza sayakunu dan nuzul, wa madza sayakunu nuzuluna fi daril barzakh, dan apa yang akan berlaku ketika mana kita berada di alam barzakh. Wa hal sanakun mu'adzabin fiha am mun'im. Adakah kita ni akan tergolong di kalangan golongan yang diazab oleh Allah ataupun golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? La raiba ayyuhal ikhwatul kiram
anna kulla muslim ya'mal wa yarju an-najah min 'adzabillahi ta'ala wal fawz birridah walakin law hasaba al-insan nafsahu fayustabda lahu malamih min halihi allati huwa 'alayha qala Allah ta'ala balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Tidak syak lagi, wahai saudaraku, setiap orang Islam, setiap Muslim itu dia mengharapkan kejayaan di akhirat. Bila berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kejayaan dengan redha Allah Subhanahu wa taala, yang dibebas daripada azab tersebut. Akan tetapi dia kata, kalau sekiranya manusia memeriksa dirinya, okey, yakni buat semakan dirinya, dia akan terjelas, akan terzahir tanda-tanda keadaannya di akhirat nanti. Periksa diri kita sekarang. Kita tahu diri, masing-masing tahu diri masing-masing. Orang lain tak payah hukum orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masing-masing tahu diri masing-masing, apa yang kita boleh terima, apa keadaan roh kita di akhirat kelak dengan amalan yang kita lakukan sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Sebab itu dia bawa Nabi penulis bawakan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia ni ke atas dirinya dia tahu tentang diri dia. Apa sebenarnya yang dia buat. Walau alqa ma'adhirah. Ni anggota kita ni dia jadi saksi, dia tahu. Walaupun lisan kita ni memberikan berbagai alasan. Balil insanu ala nafsihi basir. Anggota badan kita semua ni tahu apa yang kita buat. Walau alqa ma'adh, walaupun lisan kita dihabaq kata, "Dak, aku tak pergi itu macam ni. Sebenarnya tak, aku buat tu tak sengaja." Tak. Anggota kita tahu. Kita buat macam mana, apa tujuan kita, kenapa kita buat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian wal halal bayyin wal haram bayyin. Halal jelas, benda haram jelas. Wa ma kana Allah mu'adzaban ahadan hatta yuqima alaihi al-hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengazabkan seseorang itu sehingga ditegakkan hujah ke atasnya. Wa yablughuhu wa yubayyinu lahu. Disampaikan semua benda yang dia buat dan dijelaskan kepadanya. Wa ba'da dzalik fa hukmullah bayyin. Selepas itu hukum Allah jelas. Idz qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, kerana itu Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Sudah tentu tak sama. Maknanya yang mampu untuk membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu beza. Okey. Kemudian wal'an ud ila nafsik. Sekarang kembali kepada diri kamu. Wazinha bi a'maliha, dan timbangkan diri kamu dengan amalan yang kamu lakukan. Timbang diri dengan amalan yang dilakukan oleh diri kita. Fa in wajadta al-ihsan wal iqbal 'ala at-ta'at wat taqasin 'ala al-mubiqat fa'mal radiyallahu wan najah wastamir 'ala fi'l al-khairat. Sekiranya kamu mendapati, fa in wajadta, sekiranya kamu mendapati al-ihsan, ada pada diri kamu ihsan, pelaksanaan segala ketaatan, dan sangat kurang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara dosa, maka haraplah kamu, fa'mal, moga-moga kamu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan, dan teruslah di atas melakukan jalan, teruslah berada di atas jalan yang melakukan kebaikan. Wa in wajadta taqsir, kalau sekiranya kamu menemui at-taqsir, kurang, ini benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok, walin himak fi anwa'i sayyi'at, okey, wa tarkil wajibat, fa anta makhtur. Kalau sekiranya kamu dapati diri kamu ada kekurangan, ada kelemahan, dan kamu banyak melakukan jenis-jenis kemaksiatan, keburukan, dan meninggalkan kewajipan, maka kamu sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Fabadir ila rabbika taiban. Hendaklah kamu cepat-cepat balik kepada Tuhanmu dalam keadaan bertaubat kepadanya. Wa abshir ba'da dzalika biwa'dillah, dan aku berikan khabar gembira apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat
wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka-mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tukarkan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itu wafaqana Allah jami'an li fi'lil khairat wajtinabil munkarat wa razaqana sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi ini habis berkenaan dengan rihlah dua ruh. Satu ruh mukmin, satu lagi ruh kafir. Dan ruh golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.